Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi menggunakan tafsir Al-Munir, juzuk ke-28 surah Al-Mujadilah, ataupun disebut juga sebagai surah Al-Mujadalah. Kita sampai pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahsia, yakni bisik-bisik, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Kemudian Allah kata, wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Watanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. So ayat ni Allah sampaikan bahawa Allah pesan pada orang beriman jangan berbisik-bisik yang tidak dibenarkan dalam urusan apa? Urusan dosa, permusuhan dan durhaka pada Rasul. Kita dah bincang sebab turun ayat ni, orang Yahudi, orang munafik apabila nampak orang beriman, mereka berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu untuk merunsingkan ataupun merancang sesuatu yang buruk kepada orang beriman. Oleh kerana itu Allah pesan kepada orang beriman jangan ikut macam perangai orang Yahudi dan orang munafik. Bisik bukan tak boleh. Nanti kita akan bincangkan beberapa perkara tentang bisik ni. Tetapi kalau bisik dalam urusan dosa, bisik dalam urusan permusuhan, bisik dalam urusan durhaka pada Rasul, maka itu tidak dibenarkan sama sekali. Itu alal itlaq, tak boleh sama sekali. Adapun yang dibenarkan bisik, sebab Allah kata tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Kalau bisik dalam urusan kebajikan dan takwa, itu boleh. Itu pun nanti ada syarat dia. Ada syarat dia. Kita bisik dengan orang pelan-pelan, takut nanti hak jenis tak pergi kuliah, takut kecil hati, kita pun bisik lepas ni satgi ada kuliah, kita bisik macam tu kan. Maka itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Baik. Kemudian apa ada pun bisik yang dibenarkan ni, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas fa inna dhalika yuhzinuhu. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang di antara kalian berbisik-bisik tanpa yang satu lagi, sehingga kalian bercampur dan dengan orang yang ramai, kerana hal itu akan membuat orang yang ketiga itu sedih, tersinggung dan merasa tidak nyaman. Baik. Dalam hal ini Allah sebut kalau ada 3 orang, maka 2 orang tu tak boleh bisik. Walaupun bisik dalam urusan kebaikan. Macam kita sebut tadi ni kan, bisik nak pergi kuliah ke, pun tak boleh sebab ada 3 orang. Kerana seorang tu dia akan rasa tersinggung. Dia pun tak tahu kita bisik tentang apa, nama pun bisik. Kan? Kalau cakap kuat-kuat, dia tak nama bisik. Kan? Dia pun tak tahu apa yang kita sembang.
benda baik ke, benda tak baik ke, dia ni kata kat aku ke, kan? Nak bincang hai apa. So Islam dia jaga dalam hal ni. Kalau ada seorang lagi yang tidak dilibatkan, maka tidak boleh. Tak boleh. Baik. Kemudian Allah menjelaskan motif bisikan orang kafir dalam kerangka untuk buat jahat ni dalam ayat yang ke-10. Allah kata innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbicaraan rahsia itu termasuk perbuatan syaitan agar orang-orang beriman itu bersedih hati. Sedangkan bisikan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Allah kata orang Yahudi, orang munafik ni, mereka duk bisik-bisik ni, bisikan itu termasuk di dalam perbuatan syaitan. Apabila disebut tentang perbuatan Yahudi ni, dia umum untuk semua. Siapa pun bisik di dalam urusan dosa, maka itu adalah perbuatan syaitan. Kan? Orang bisik, kita pergi tikam nombor. Tikam tu satu hal dah. Hak bisik itu dosa yang lain pula. Kan? Dosa ni dia banyak. Sebab tu orang kata, kan selalu orang perempuan kan, dia kata pakai tudung saja tapi mengumpat. Baik tak payah pakai tudung. Tak pakai tudung dosa lain, hak mengumpat dosa lain pula. Dia ingat kira kalau buat dosa tak payah pakai. Baik, begitu juga dalam hal ini. Buat dosa itu main judi contohnya tersebut, kan, tikam nombor itu dosa lain. Urusan berbisik tentang bisikan dosa ni dosa lain pula. Dan Allah samakan perbuatan bisikan dalam urusan dosa ni, yang ni perbuatan syaitan. Apa tujuan orang Yahudi dan orang munafik berbisik-bisik apabila orang beriman? Lalu Allah sebut dah motif mereka adalah untuk menjadikan orang beriman tu sedih hati, sedih, dan sedangkan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun pada mereka kecuali dengan izin Allah. Memang orang beriman masa orang munafik dan orang Yahudi ni bisik, orang beriman masa tu rasa, ish, kenapa pok-pok ni bisik ni, rancang sesuatu ke? Sebab tu orang beriman ngadu pada Nabi. Kenapa orang Yahudi dan orang munafik ni bila orang kami lalu je wahai Rasulullah, mereka duk bisik, unsing orang beriman. Lalu Allah turunkan ayat ni, orang munafik ke orang Yahudi, mereka bisik merancang apa ke, sebenarnya mereka tidak mampu memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. So jangan risau. Jangan risau. Allah dah kata dah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman ni bertawakal. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita tengok dalam bab fiqh kehidupan ataupun hukum hakam yang boleh diambil dalam tafsir ayat ni. Pertama sekali, Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir ni, dia letak sesungguhnya perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, ciri khas dan tipikal orang Yahudi ni adalah melawan norma-norma dan menentang para nabi, melakukan konspirasi dan tipu muslihat. Engkau lihat mereka berbisik-bisik dan melakukan pembicaraan rahsia dengan tujuan untuk melakukan keburukan dan pemusuhan, yakni pembohongan dan kezaliman, saling berpesan dan bersepakat untuk menentang dan melawan Rasulullah serta keluar dari jalan adab, etika dan norma sosial. So dia bagi tahu orang Yahudi mereka sentiasa khianat
Bahkan khianat mereka ni bukan pada Nabi SAW sahaja. Mereka pernah berkhianat dengan ramai Nabi. Mereka pernah khianat dengan ramai Nabi. Bahkan mereka pernah membunuh beberapa orang Nabi. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi disebut sentiasa melakukan konspirasi. Bukan saja zaman Nabi, bahkan Allah suruh ambil iktibar kerana puak-puak Yahudi ni dia perangai dia memang sampai kiamat macam tu. Tuan-tuan tengok macam mana orang Yahudi dia ambil Palestin daripada umat Islam. Palestin ni sebelum tu adalah sebuah negara yang berdaulat, milik umat Islam. Umat Islam ambil Palestin ni pada dua zaman, mengambil Palestin pada dua zaman, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian berlanjutan sampailah Israel rampas bumi Palestin tu. Dia bermula Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi. Dia juga ahli politik Yahudi. Dia ni berbangsa Austria-Hungary, yang dia lahir ni pada tahun 1860. Theodor Herzl ni. Dia ni adalah pimpinan Zionis antarabangsa. Dia yang asaskan. Dan dia ni dianggap sebagai the father of the state of Israel. The father of the state of Israel. Bapa negara Israel. Kerana dia yang merancang untuk merampas Israel. Theodor Herzl ni. Theodor Herzl ni dia telah berjaya kumpulkan seramai 266 orang pimpinan Zionis antarabangsa. Termasuk 10 orang daripadanya beragama Kristian. Dia agama Yahudi ni yang tu lain. Zionis ni lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Britain ada sebahagian Yahudi yang ortodoks ni dia menentang Israel merampas Palestin. Yang tu yang pegang sungguh-sungguh lah. Adapun yang Zionis ni dia ibarat macam agama Yahudi yang sekular lah, tapi lebih teruk pada tu. Ada perancangan-perancangan jahat yang mereka lakukan. Baik, jadi dia kumpulkan 266 ni, termasuk 10 orang daripadanya adalah beragama Kristian. Kristian tapi pemikiran Zionis. Macam tu. Dan dia buat satu kongres organisasi Zionis sedunia di Basel, Switzerland pada 29 hingga 30 Jun pada tahun 1897. Dia buat kongres ni, kumpul ramai-ramai ni, dia buat kongres organisasi Zionis sedunia. Kebanyakan daripada 266 orang ni datang pada Eropah Timur, dan 1/4 daripadanya daripada Rusia, pokok Zionis ni, dan bakinya daripada negara-negara lain, dan termasuk antara orang Yahudi yang ada di Jerusalem sendiri, yang berhijrah sedikit demi sedikit pergi Jerusalem, dan mereka lah yang merancang untuk merampas Palestin. Bahkan 17 daripada 266 tu terdiri daripada wanita. Baik. Antara resolusi utama Kongres WZO tu, World Zionist Organization tu, antara dia punya resolusi dia adalah untuk mendirikan negara bagi orang Yahudi, dan target mereka 50 tahun. 1897 mereka tubuhkan Kongres Zionis sedunia ni. Dia target 50 tahun, iaitu pada tahun 1947 akan tertegaknya sebuah negara Yahudi.
Lama dia rancang. Baik, Theodor Herzl ni juga pernah bertemu dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid yang kedua ni adalah khalifah umat Islam yang cuba mengembalikan kegemilangan Islam. Yang pada ketika sebelumnya beberapa orang khalifah yang telah tersasar daripada landasan yang sebenar. Wujudnya bank-bank Yahudi dah ada di Turki pada ketika tu. So datangnya Sultan Abdul Hamid yang kedua, dia nak bersihkan banyak perkara sebab dah berlaku kerosakan. Masa tu Daulah Uthmaniyah dah mula melemah. So dia nak perkuatkan semula. Yahudi dah mula bertapak. So Theodor Herzl ni pergi jumpa Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia minta supaya tanah Palestin itu diserahkan kepada umat Islam. Diserahkan kepada Yahudi. Dia tawarkan dia akan bayar seluruh hutang Daulah Uthmaniyah. Masa tu hutang dah banyak oleh kerana pemimpin yang dulu. So Sultan Abdul Hamid yang kedua ni dia nak bersihkan. Bila hutang dah banyak, Theodor Herzl ni, bayangkan waktu tu pun puak-puak Yahudi Zionis ni dah banyak duit dah. Waktu tu belum ada negara lagi. Bayangkan perancangan mereka macam mana. Theodor Herzl ni pergi jumpa Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia tawarkan nak bayar semua hutang Uthmaniyah. Punya banyak duit mereka. Entah bayangkan sekarang ni, bank-bank yang ada ni, sistem riba ni, kebanyakannya milik pok-pok Yahudi. Baik. Dia juga tawarkan duit yang sangat banyak. Begitu juga dia menawarkan membina universiti untuk Uthmaniyah. Besar tawaran dia. Tapi tawaran dia ni telah ditolak oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan tolakan yang sangat tegas. Sultan Abdul Hamid jawab, umat Islam dapatkan Palestin dengan darah dan nyawa. So kami tidak akan serahkan walaupun seinci kepada orang Yahudi. So Theodor Herzl ni dia kecewa. Tapi puak-puak Yahudi ni, puak-puak Zionis ni, mereka merancang dengan rancangan yang sangat licik untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua ni. Perancangan sangat teliti. Turki ada buat keluar satu drama ada bersiri kan tentang Sultan Abdul Hamid yang kedua ni. Kalau tonton tengok drama tu, Sultan Abdul Hamid ni tak senang duduk, sentiasa diganggu. Bahkan dia bukan saja diganggu oleh puak-puak Yahudi ni, dia diganggu juga oleh puak-puak kufar pada seluruh dunia. Daripada Britain, daripada Perancis, daripada merata duk ganggu. Dan maknanya perancangan untuk mengambil tanah Palestin ni bukan datang daripada puak-puak Yahudi saja, bahkan perancangan puak-puak kufar seluruh dunia. Sebab tu Allah sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani takkan redha kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti millah mereka. Mereka takkan redha. Macam saya pernah sebut dulu kan, Masjid Hagia Sophia, yang tu masjid kan? Masjid Sultan Muhammad telah beli, asalnya gereja, dia beli dan dia jadikan masjid. Bila dia beli, dia jadikan masjid ikut suka dia, harta dia. Dah dia jadikan masjid, itu orang tak panggil dah gereja, orang panggil itu masjid. Bahkan di negara Eropah, beberapa gereja, bila orang Kristian sendiri dah mula meninggalkan agama mereka, orang tak pergi gereja dah,
Lalu orang Islam beli dan jadikan masjid. Bila orang Islam beli, jadikan masjid, orang panggil apa? Masjid lah, orang tak panggil gereja dah. Tak ada pun tuntutan untuk kembalikan pada gereja, dah beli. Begitulah Hagia Sophia. Jadi apabila Mustafa Kamal Atatürk masa pemerintahan dia telah menjadikan Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia tu jadikan muzium. Sehinggalah masa pemerintahan Erdogan lah yang telah menggunakan mahkamah mengembalikan Masjid Hagia Sophia daripada muzium kepada masjid semula. Siapa tentang Erdogan buat ni? Puak kufar pada seluruh dunia. Tentangan datang pada Rusia, datang pada Perancis, datang pada negara-negara Eropah, pada seluruh dunia. Padahal tak berhak masuk campur pun, itu urusan Turki yang ingin mengembalikan. Ikut suka dia lah. Negara dia. Dia kembalikan fungsi Hagia Sophia kembali kepada masjid. Tuan tengok pokok kufar ni. Begitu juga yang merancang untuk mengambil tanah umat Islam Palestin bukan Yahudi saja. Bukan Yahudi yang mereka saja, bahkan puak-puak kufar pada seluruh dunia. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Mereka tahu bahawa kewujudan sebuah khilafah. Saya tak mau bincang bab khilafah ni dari sudut sama ada dia dilantik ke, dia melalui proses perbincangan ke, ataupun dalam bentuk sultan, kan? Dia lantik anak dia untuk menjadi pengganti khalifah ke. Kita tak mau bincang dari sudut tu, tetapi saya nak fokuskan kepada sebuah khilafah ini, pemerintahan dia terhadap seluruh wilayah umat Islam. Yang tu maknanya pusat pemerintahan Daulah Uthmaniyah di Turki dulu ni, ia mengawal wilayah seluruh dunia yang mana wilayah umat Islam. Sebab tu dalam sejarah, bahkan sejarah-sejarah yang tidak ditonjolkan, bagaimana ada hubungan Daulah Uthmaniyah dengan Melaka, ada hubungan dengan Aceh, ada hubungan dengan India, ada hubungan dengan negara wilayah-wilayah umat Islam yang ditadbir oleh umat Islam. So di bawah seliaan, di bawah juga kekuasaan khalifah. Jadi maknanya masa tu umat Islam kuat lah. Masa adanya daulah ataupun ada khilafah dulu, puak-puak kufar tak berani nak menzalimi umat Islam, kerana khalifah akan bertindak. Ada penjaganya. Sekarang ni kalau umat Islam ditindas di tempat lain, kita tak boleh buat apa-apa. Khalifah tak ada. Bahkan dengan kewujudan yang disebut sebagai UN, United Nation, ataupun PBB, kita ambil tindakan, kita pula salah. Kita nak bantu saudara kita ambil tindakan, kita pula salah. Sedangkan pada ketika itu, apabila berlaku kezaliman terhadap umat Islam, khalifah akan ambil tindakan. Daulah Uthmaniyah pernah menghantar tentera lautnya untuk membantu Aceh, kerana Aceh diserang oleh musuh Islam pada ketika itu. Jadi puak-puak kufar mereka sedang, paling penting kena jatuhkan khilafah ni dulu. Selagi tak jatuh, payah nak ambil Palestin. Kalau tak jatuh khilafah ni, Palestin tak boleh ambil.
So mereka berusaha untuk menjatuhkan Daulah Uthmaniyah yang ada pada ketika itu adalah Daulah Uthmaniyah. Mereka usaha untuk menjatuhkan. Dan saya sebut usaha menjatuhkan ini bukan sahaja pada puak-puak Yahudi, bahkan pada puak-puak kufar seluruh dunia. Sultan Abdul Hamid sendiri menerima tekanan daripada negara-negara Eropah pada ketika itu. Baik, Theodor Herzl ni dia cuba macam-macam cara untuk orang Yahudi dapat tanah Palestin, tapi usaha dia gagal. Sampailah dia mati. Dia mati pada tahun 1904. Dia gagal untuk mendapatkan tanah Palestin. Lepas dia mati, datangnya seorang anak muda Yahudi. Dia berasal pada Poland. Dan nama dia David Ben Gurion. Dia ni masa 1904 tu umur dia baru 17 tahun. Muda lagi. Dan dialah yang menggerakkan kembali, dia sahut usaha yang dilakukan oleh Theodor Herzl ni. Dia yang menggerakkan semula usaha. Dan dia menyahut perjuangan Herzl ni dengan kata-kata yang terkenal, matahari telah pun terbenam, tetapi cahayanya akan kembali menyinar. Benih kebangkitan yang disemai oleh Herzl pasti tidak akan padam. Oh, ni kata-kata dia yang terkenal lah. Bayangkan umur baru 17 tahun. Kemudian Ben Gurion ni dia sungguh-sungguh mendoktrinkan semangat Zionis dan projek untuk membina negara Israel ni di kalangan anak-anak muda Yahudi seluruh dunia. Dia yang gerakkan. Bahkan dia sendiri pergi ataupun berhijrah. Saya guna perkataan berhijrah, dia pindah ke Palestin dan dia telah menggerakkan Yahudi yang ramai pergi sedikit-sedikit ke Palestin dan dia membina rangkaian di sana. Sampai di Palestin, dia bekerja di ladang. Dalam masa yang sama, dia tubuhkan beberapa kesatuan Yahudi di Palestin. Dia tubuhkan persatuan buruh, persatuan peladang. Dia juga menubuhkan kumpulan gangster. Begitu juga jaringan politik antarabangsa, termasuk UN. UN tu, PBB tu, kan? Yang usaha untuk menubuhkan ni ialah Yahudi ya. Sebab tu UN dia selalu buat kacau. Erdogan selalu sebut dunia bukan dikuasai oleh 5 kuasa veto. 5 kuasa veto ni menjadi penghalang kepada kebangkitan dan kekuatan umat Islam. Dan 5 kuasa veto ini digunakan untuk meneruskan agenda puak-puak Zionis ni. Baik, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok PBB ataupun UN ni, masa umat Islam kena bunuh, dia pun bukan ambil tindakan sangat. Ingat Bosnia dulu, berapa ratus ribu kena bunuh. Sampai waktu tu TV3 aboh kan, puak-puak Serbia ni potong kemaluan lelaki Bosnia, belah perut perempuan Islam Bosnia, nak teka anak lelaki ke anak perempuan. Masa tu PBB duk main mesyuarat, bincang bertahun. Hantarlah tentera pengaman. Bukan untuk perang, pengaman. Tapi tuan-tuan tak perlu petikaikan kenapa tentera Malaysia wujud pengaman di Bosnia. Itu ada kebaikannya, kan? Sebab kita banyak bantu umat Islam di Bosnia. Kalau kita tak pi sebagai negara umat Islam, puak-puak tu melakukan pembohongan, melakukan membantu tentera Serbia lagi dahsyat.
Bahkan ada bukti tentera Perancis, tak silap saya, ada video mereka menyerahkan wilayah, wilayah apa saya tak ingat, saya ada simpanan video tu. Dah mereka ambil umat Islam Bosnia ni beribu masa tu, mereka umum kata selamat. Bila umum kata selamat, lepas tu mereka serah pula kepada general yang Serbia ni. Lepas tu general Serbia ni bunuh umat Islam Bosnia. Apa kata general Serbia tu? Dia kata ini pembalasan terhadap Ottoman dulu, terhadap Daulah Uthmaniyah. Tuan-tuan, yang membebaskan Bosnia, menjadikan umat Islam Bosnia tu Muslim adalah Daulah Uthmaniyah. Jadi mereka dendam, mereka bunuh umat Islam Bosnia tu juga ada dendam kepada umat Islam Daulah Uthmaniyah dulu ni. Baik, apa UN buat, apa PBB buat? Tak buat apa-apa, duk bincang bertahun. Yahudi kena bunuh seorang, tuan-tuan tengok macam mana tindakan PBB. Kalaulah Israel kena macam tu, tuan-tuan ingat PBB nak duk diam? Mustahil. Mereka akan ambil tindakan yang besar-besaran. Tapi apabila yang dibunuh itu adalah umat Islam, dibiarkan. Kononnya berbincang, jangan nampak tak buat apa-apa langsung. Jangan nampak tak buat apa-apa langsung. Oh, kami sedang berbincang. Bincang makan tahun. Umat Islam ratusan ribu dibunuh di Bosnia. Tuan-tuan, apabila mujahidin dah mula masuk ke Bosnia, masa tu ramai mujahidin masuk ke Bosnia. Saya bila masa tu saya ada kat Jordan, orang cerita ada apa, orang panggil apa, yang video tu dulu kan besar kan, dalam video tu, video tape tu. Video tape kan. Orang kata ada ni video jihad jual kat apa nama, kat Mekah. Kebetulan saya pergi umrah masa tu, beli video tape tu 3, tengok. Saya ada ingat video tape ni jihad orang Bosnia lah. Tak, dia orang Arab kebanyakannya. Dan mujahidin datang pada seluruh dunia. Tapi majoriti orang Arab. Tuan-tuan, sebab tu jangan hina orang Arab. Apalah orang Arab tak buat apa, orang Arab tak buat apa. Kita buat apa? Duk kutuk orang Arab, kita buat apa? Sistem puak-puak kufar ni menyebabkan kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Kita kata, no, Palestin sebelah je, orang Arab tak tolong. Umat Islam kena bunuh kat Tabai, kita buat apa? Umat Islam kena bunuh di Ambon, Indonesia, kena bakar di Ambon, kita buat apa? Sebelah je. Habis tu duk tuduh orang Arab. Siapa? Kita tak boleh buat apa? Sembang. Tak boleh buat apa. Sistem puak-puak kufar ni dah wujudkan satu sistem tu, menyebabkan kita tak boleh keluar daripada sempadan kita ni. Walaupun saudara kita sedang teruk dibunuh, tak boleh buat apa-apa. Jadi sama juga orang kata apalah duk. Tuan-tuan, saya pergi ke Turki, IHH ataupun dipanggil sebagai IHH. Ini kira antara NGO terbesar di dunia. Dia punya dana dia bilion, bukan million, bilion dana dia. So kita tanya, dana ni kebanyakan daripada mana? Dia kata kebanyakan orang Arab bagi. Daripada Kuwait, daripada merata, daripada Saudi ada. Ni jutawan-jutawan Arab. Tuan-tuan sendiri yang pernah pergi buat haji, tuan-tuan tengok infak orang Arab macam mana? Dia bukan main buka boot kereta, bawa trailer terus ayak untuk orang jemaah haji ni. Tak main buka boot kereta, trailer terus.
Orang Arab punya sumbangan. Jadi dana bilion ni, dia kata ni jutawan Kuwait, jutawan Saudi, jutawan-jutawan ni yang duk support. Jadi kebanyakan masa tu mujahidin orang Arab. Jihad pun tuan sebut mana? Ramai orang Arab. Hatta di Afghanistan pun ramai orang Arab. Tuan-tuan, kebanyakan yang pergi ke Bosnia masa tu adalah mujahid-mujahid yang telah dilatih di Afghanistan. Kebanyakannya mai daripada yang telah menerima latihan di Afghanistan. Sebab tu puak-puak kufar mereka takut dengan Afghanistan. Itu medan latihan jihad bagi umat Islam. Berlaku Chechnya, umat Islam Chechnya dibunuh oleh puak Rusia. Siapa api? Daripada Afghanistan tak? Yang masa USSR Soviet Union perang bukan perang, membunuh umat Islam di Afghanistan. So masa tu ramai orang Arab nak lawan komunis USSR Soviet Union. Nak lawan komunis USSR Soviet Union. So bila berlaku di Chechnya, bila berlaku di Bosnia, orang yang dah menerima, yang pernah berjihad di Afghanistan tu, mereka juga pergi ke Chechnya, pergi juga ke Bosnia. So Afghanistan ni dia medan jihad. Dan ramai umat Islam yang menerima latihan jihad di situ. Bahkan mana-mana kuasa pun Afghanistan ni sukar dikalahkan. USSR Soviet Union pada ketika dia menjadi kuasa antara nombor 1 dan nombor 2 duk bersaing dengan Amerika pun kalah di Afghanistan. Kalah, teruk. Sebab tu masa Amerika masuk, kan, masa berlakunya tragedi 11 September, so mereka buat keputusan. Alasannya kononnya nak serang sebab ada Osama bin Laden. Lepas tu yang alasan-alasan yang tambahan lagi sebab Taliban dia runtuhkan patung di nama tempat, patung besar kan. Itu alasan-alasan sampingan lah. Tapi alasan utama dia tak ada Osama bin Laden. Jadi masa mereka nak serang tu, salah seorang daripada ex-general USSR Soviet Union, dia tak payah serang lah. Hampa masuk serang nanti, duk serang Gunung Ganang lah. Sebab mujahidin Afghanistan ni tak tahu duk kat mana. Mereka ni memang expert, keluar pergi serang, tahu hilang, duk celah mana tak tahu. Sagi kalau pergi tembak gunung, pergi tembak batu, pergi tembak yang tu lah. Adapun kalau tuan-tuan tengok pengumuman kematian di Afghanistan, kebanyakannya adalah orang awam, bukan mujahidin. Tuan-tuan tengok, ni mujahidin ni pakai kurta tak? Orang Afghanistan, kurta tu dia memang pakaian adat dia. Sama macam orang Arab pakai jubah, pakaian adat dia. Hak tak semayang pakai jubah, hak semayang pakai jubah. Afghanistan, Pakistan sama tak? Kan? Hak semayang pun pakai kurta, hak tak semayang pakai kurta. Kita ada orang yang terlibat dengan dakwah, duk pi keluar apa semua, pi Afghanistan, pi India apa. Pi sana bawa balik baju kurta, dia rasa macam wah. Ni macam sunnah Rasulullah kan. Padahal kurta sana, hak pi masuk pelacuran pakai kurta tak? Sungguh macam orang Arab Mesir, Arab apa Koptik tu, Kristian Koptik kan, pakai jubah. Tentu tengok Kuwait, Saudi, pergi tengok bola pakai jubah. Bawa kereta drift pakai jubah. Tengok video-video dalam YouTube semua. Siap keluar pada pintu kereta tu, kereta bagi 2 tayar, dia tukar tayar kereta pakai jubah.
Kita pakai tracksuit pun boleh tentu buat lagi, boleh buat ni. Dia pakai jubah. Dia pakaian adat dia. Kita bawa jubah, orang tolak dia tu imam lah. Pakai jubah tu dilihat sebagai memang kira, padahal jubah tu pakaian adat je. Persepsi. Sungguh kita nampak kat Malaysia ni, kita nampak orang pakai jubah nampak hebat, sungguh. Sungguh lah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi RNR, pergi surau RNR, lepas tu nak sembahyang jemaah, tuan-tuan tengok tak ada orang nampak jernih sikit ni, tengok-tengok ada seorang budak muda pakai jubah, tuan-tuan nak tolak siapa? Confirm tolak dia. Dia pun baru first time pakai jubah, pak mertua baru balik umrah, hadiah jubah dia baru pakai, orang tolak dia itu imam. Kelang kabut dia. Pasal persepsi kita terhadap jubah tau. Kebanyakan yang dibunuh di Afghanistan ni orang awam, buat kenduri. Saya di Facebook baru ni ada saya share tentang tentera Australia. Benda ni dah jadi viral. Kita kadang risau nak share keadaan umat Islam, takut dianggap pengganas pula. Sampai ke tahap tu, sedangkan umat Islam dibunuh, dizalimi dengan sangat dahsyat. Kita nak share tu hak Afghanistan, takut pula dianggap pengganas. Bayangkan betapa dahsyatnya sistem pok-pok kufar ni telah mematikan semangat umat Islam. Tentera Australia sekarang ni dah di dalam siasatan. Itu pun sebab dah bocor baru siasat. Hak tak bocor ni, yang mereka duk bunuh umat Islam, buat macam-macam ni, yang tu kira tutup lah. Sebab tak bocor ni. Bila dah orang tahu, baru buat lembaga siasatan di kalangan, ada General Australia minta maaf pada umat Islam Afghanistan. Sebab tentera dia bunuh 39 orang. Sebab ada bukti video. Salah satu bukti video tu ada saya share di Facebook. Budak tu dah memang tentera komando Australia, depa pergi ke perkampungan-perkampungan ni, budak tu dah depa suruh duduk baring, dia dah baring dah. Kan? Depa bawa anjing tu pergi macam serang budak tu, kemudian depa tembak budak tu, tak ada pasal-pasal. Lepas tu lembaga siasatan tu saya baca ada juga mereka bawa orang Afghanistan duduk tepi gaung, depa tolak. Kemudian tahanan umat Islam Afghanistan di penjara, nak melatih mereka yang dia ada satu latihan untuk first time nak bunuh orang, nak bagi rasa berani komando ni, hang bunuh orang. Depa bunuh tahanan, tak ada pasal-pasal. Jadi bila dah bocor ni, barulah buat lembaga siasatan. Yang depa duk bunuh berapa ramai? Bom sekolah, bom hospital di Afghanistan, termasuk Amerika. Tapi apa yang UN buat? Bukti video Amerika dan sekutunya serang hospital awam ada. Tak kenapa? Bukti Amerika dan sekutunya termasuk Rusia yang mengebom hospital di Syria, tak kenapa? Cuba umat Islam buat. Jadi kewujudan PBB ni hanya untuk menjaga pokok kufar ni. Hak ni yang ditentang oleh Erdogan ni. Erdogan dia sedang dengan kewujudan ni umat Islam, kewujudan PBB ni untuk nak nak membuatkan umat Islam takkan boleh bangkit sampai bila-bila. Kembali balik yang Bosnia sikit tadi, apabila umat Islam Mujahidin dah mula pergi ke Bosnia, masa tu umat Islam Mujahidin dah mula menawan beberapa kawasan, yang kawasan tu asalnya tentera Serbia tawan dah. Mujahidin menang, dapat tawan beberapa kawasan. Apabila kemarahan Mujahidin dah makin hebat, makin menguasai beberapa kawasan, lalu mereka lihat Mujahidin akan dapat balik Bosnia.
Pada tahun 1965, Amerika cepat-cepat datang dan mewujudkan satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Dayton. Perjanjian ini untuk menamatkan perang di Bosnia. Persoalannya, pasal apa? Pertama sekali, maknanya Amerika, atas kapasiti Amerika, boleh rupanya nak tamatkan perang. Dia sendiri, dengan perjanjian Dayton, rupanya mereka mampu untuk tamatkan perang. Satu. Yang kedua, pasal apa tak tamatkan pada tahun 92? Sebab tahun tu umat Islam kena bunuh dengan sedahsyatnya. Biar. Pasal apa tak main 93? Pasal apa tak main 94? Pasal masa tu umat Islam kena bunuh dengan sedahsyatnya. Mereka biar. PBB pun biar mesyuarat. Tujuannya adalah untuk delay, melambatkan proses supaya umat Islam kena bunuh dengan sedahsyatnya. Pasal apa mai tahun 95? Pasal masa tu umat Islam dah mula menuju ke arah kemenangan. Sama juga isu yang di Palestin kan. Israel serang Palestin, bunuh bom, guna senjata berat. Dengan umat Islam Palestin hak tak ada senjata Apa PBB buat? Tak buat apa, kemudian istilah dia mengutuk tindakan Israel. Kutuk nak rasa apa? Puak-puak Yahudi ni duk bunuh umat Islam, setakat kutuk, nak rasa apa kutuk? Terpaksa kutuk supaya orang lain tak kata apa. Tak hampa sampai PBB tak buat apa. Kami buat apa? Kami kutuk Israel. Kong-kong pilah jentik sikit. Kutuk nak rasa apa? Bila Hamas, sayap bersenjatanya Al-Qassam, serang balas balik, apabila Israel tak mampu bertahan dah, PBB mari, okey, kita buat gencatan senjata. Bila umat Islam nak menangnya, gencatan senjata. Mana pun macam tu. Syria pun sama agak tuan-tuan nanti. Bila mujahidin nak menang je, gencatan senjata. Tamatkan peperangan. Saya selalu sebut tuan-tuan, isu Syria ni ambil penting sikit. Sama ada Sayyidina Umar ataupun Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan bumi Palestin, mereka bebaskan bumi Syria dulu. Syria adalah pintu masuk kepada pembebasan Palestin. Ramai umat Islam, dia tak faham bab ni. Dia Palestin, bumi Syria tak bebas lagi ni. Yang faham siapa? Puak-puak kufar. Sebab tu dia pun ambil berat sangat isu Syria ni. Rusia masuk, Amerika masuk. Ada negara-negara yang tak masuk tapi senjata dia masuk, teknologi dia masuk untuk bantu rejim Syiah ni, ataupun bantu YPG yang Kurdish komunis ni. Bila saya sebut mujahidin, bukan saya maksud ke ISIS, tak. Ada pun orang yang menyalahgunakan jihad untuk kepentingan tertentu, yang tu kita tak setuju. Ada pun menggunakan perkataan jihad tapi salah guna dengan sewenang-wenangnya, yang tu kita tak setuju. Hak kita sebut ni, hak jihad, hak mujahidin ni mempertahankan nyawa, maruah, tanah air mereka. Mereka pertahankan. Hak ni yang kategori yang kita sebut ni. Tapi puak-puak kufar ini, mereka dah letak istilah pengganas ni kepada semua. Amerika dan gerombolan 28 buah negara yang lain pergi serang Iraq ni. Atas alasan, satu alasan, Saddam simpan senjata pemusnah besar-besaran. Sampailah tak ada. Habis tu juta dah mati, macam mana tu? Murahnya darah umat Islam. Satu tuduhan, Saddam simpan senjata besar-besaran ni, senjata pemusnah besar-besaran, sampai sekarang tak mampu dibuktikan. Umat Islam tak rasa apa-apa, saudara dia dah dibunuh berapa ramai di Iraq, bahkan sedang berlangsung pembunuhan tersebut. Sampailah ni Amerika serahkan kuasa pada puak Syiah sambung bunuh umat Islam di sana. Tak ada rasa apa-apa.
Kita baru nak rasa bila umat Islam di Iraq bangkit. Oh, ada mujahidin yang bangkit. Hang sokong mujahidin, no? Sokong pengganas. Pula dah. Nampak tuan-tuan, kita berada dalam keadaan yang sangat tersepit. Bila umat Islam di Iraq bangkit, mereka digelar pengganas. Rusia bom Chechnya, bunuh umat Islam Chechnya. Umat Islam Chechnya bangkit, ni puak pengganas ni. Mereka bangkit nak pertahankan, anak isteri mereka dibunuh, kampung mereka dibom. Kita mesti bangkit lawan puak penjajah ni. Pengganas. Tentera India bunuh umat Islam di Kashmir. Umat Islam di Kashmir bangkit nak pertahankan hak mereka. Pengganas. Malangnya istilah pengganas ni, umat Islam juga menggunakannya. Hak tu lebih teruk lagi ya. Dah puak-puak kufar guna nak tuduh kita. Lepas tu kita pula guna sama. Saya dah sebut kan, mana-mana kelompok yang menyalahgunakan dengan kalimah jihad, pi bom tempat orang awam tak pasal-pasal kan, hak tu kita tak setuju tu. Hak tu kita tak setuju kan. Bom contoh macam di Indonesia yang hotel apa kan, hak tu kita tak setuju. Adapun yang apa nama mempertahankan hak mereka di tempat mereka tu, yang tu itu mereka jihad, bangkit untuk mempertahankan tanah air, nyawa dan maruah mereka. Baik. Jadi begitulah tindakan UN PBB. Kan? Bila umat Islam nak menang, mai genjatan senjata. Lalu kalau kita tengok susul galurnya, UN ni sendiri rancangan untuk mewujudkan dia adalah mari pada puak-puak Zionis ni. Sebab tu Ben Gurion ni, sikit lagi, Ben Gurion ni dia juga bila dia buat jaringan politik antarabangsa termasuk UN ni, merasuah pemimpin Arab dan Palestin. Dia rasuah mana-mana pemimpin Arab, Palestin juga yang boleh beli, dia beli. Kemudian dia rampas tanah-tanah rakyat Palestin. Puak ni duit banyak. Kan? Dia tawarkan dengan tawaran yang besar. So ada sebahagian umat Islam di Palestin ni yang kelabu mata, dia jual. Setelah 50 tahun pada 27 November, UN mengisytiharkan partition plan, pembahagian tanah Palestin tu. Bahagikan negara Palestin kepada rakyat Palestin dan sebahagian besar yang lain kepada Yahudi. Siapa bahagikan? UN. Tuan-tuan, boleh ke negara orang, negara berdaulat Palestin, UN buat pembahagian ni? Ikut suka-suka dia. Hang siapa nak buat pembahagian ni? Yahudi ni pendatang. UN buat pembahagian, sebahagian bagi pada Yahudi, okey, sebahagian kekal pada umat Islam Palestin. Sampai sekarang, tuan-tuan, lepas tu bila Israel diberikan kemerdekaan, tuan-tuan boleh tengok dalam peta dunia tak ada negara nama Palestin. Israel ada. Dan semasa partition plan ni 33 negara setuju, 13 bantah, 10 yang lain berkecuali. Dan pada 14 Mei 1948, David Ben Gurion ni dia mengumumkan penubuhan negara Israel. Jadi partition plan tu tahun 47 dah buat pembahagian, maksudnya dah ada wujud dah Israel. Maka lengkaplah perancangan mereka 50 tahun ada negara Israel. Mereka rancang teliti 50 tahun daripada 1897 bincang dulu, 50 tahun akan datang akan wujud sebuah negara Israel. Mereka buat tu memang tahun 47 dah ada partition plan, dah ada negara Israel. Cuma diumumkan pada tahun 1948. Bahkan pengumuman itu mendapat pengiktirafan oleh Presiden Amerika pada ketika tu, Harry S. Truman. Dia umumkan hari yang sama. Tuan tengok perancangan. Dahsyat tu.
ia bukan dilakukan oleh Yahudi sahaja, bahkan disokong oleh pokok kufar pada seluruh dunia. Bahkan Amerika yang kuat, antara negara kuat pada ketika itu, hari yang sama telah menyokong negara Israel. Sebab tu pilihan raya Amerika ni, bohas siapa pun, orang kata dulu Barack Obama dia pak dia orang Islam ke apa, orang mula suka kan, siapa pun dia kebanyakannya di bawah lobi Yahudi. Tak payah nak harap umat Islam kuat dengan presiden Amerika yang mana-mana dilantik, tak payah. Kekuatan umat Islam kita perlu bina di kalangan kita sendiri dulu. Ini nak harap kita kuat, harap presiden Amerika orang ni. Nak harap kita kuat, minta-mintalah dia menang. Kenapa perlu harap pokok kufar ni untuk kita kuat? Kita yang perlu bina kekuatan kita sendiri. Ya. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan sambung dalam ayat yang ke-11 kan. Ataupun bincang tentang fiqh dan hukum hakam di dalam tafsir ayat yang kita bincang tu. So insya-Allah kita sambung jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan sesudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.